A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membenarkan kita, memberikan izin kepada kita. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kita tidak akan ada kehendak, tak ada keinginan, tak ada kemampuan untuk melakukan semua benda ini, kehadiran kita pada sesi ini, pada kali ini, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita sama-sama lagi dalam kembali setelah kita bercuti selama 2 hari, iaitu kembali dalam bacaan kitab Fiqh Manhaji Fiqh Mazhab Syafi'i pada jilid yang pertama, dan saya akan bacakan seperti biasa insya-Allah buku ini, iaitu cetakan Pustaka Salam jilid nombor 1 insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan baca, saya baca muka surat 91. Tajuknya adalah perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang yang berjunub. Okey. Jadi kita dah baca yang pertama sekali sembahyang, yang kedua tinggal dan duduk di dalam masjid, dan yang ketiga kita dah baca juga tentang tawaf. Jadi pada hari ini kita akan baca perkara-perkara yang seterusnya yang tidak boleh dibuat oleh orang-orang yang berjunub. Seterusnya yang keempat yang keempat adalah membaca Quran. Jadi orang yang berjunub ni dia tak boleh baca Quran dengan lidahnya. Itu maksud membaca. Membaca ni bukan membaca dengan hati, itu tak panggil membaca. Sebab itulah kalau kita sembahyang, ada rukun-rukun yang berkaitan dengan pembacaan. Kauli dia panggil, rukun kauli. Rukun kauli ni berertinya ialah mesti dibaca dengan lidah, disebut dengan lidah. Jadi kalau lidah itu tidak bergerak, hanya bergerak hati saja, semasa kita membaca Al-Fatihah, semasa kita membaca tahiyat, semasa kita memberi salam, semasa kita angkat takbir, semasa kita membaca salawat atas Nabi, maka kelima-lima perkara itu tidak sah jika sekiranya tidak dilakukan dengan lidah. Jadi lidah kena bergerak, hati saja tak boleh bergerak. Jadi termasuk dalam hukum di sini ialah bila membaca. Jadi yang dimaksudkan dengan membaca Quran tu ialah kita mesti membaca dengan lidah. Itu yang diharamkan. Membaca dengan hati tidak diharamkan. Membaca dengan hati dalam solat tak sah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadisnya, ada dalilnya. Salah satu daripada dalil yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'i. Ini ada perbincangan lanjut sini. Selepas daripada ni kita akan ceritakan, sebab kes ni memang banyak berlaku di kalangan kita, orang yang suka baca Quran ni. Jadi kadang-kadang kita ni haid, kita ni jinabah. Jadi boleh tak kita baca? Haid dengan jinabah samalah dalam kes ni kan, iaitu tak boleh membaca Quran. Jadi kalau perempuan seminggu 7 hari biasanya tak boleh baca Quran, macam mana kan? Sedih tak boleh baca Quran. Sabar dulu. Membaca Quran, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Ada hadis. Jangan jangan kata pandai-pandai ulama kan. Ada sebab. Jadi Nabi kata apa tadi? La taqra', jangan kamu baca. La jangan. La bila ada tak lepas daripada tu, maksud dia jangan. Kalau la lepas tu ada ya selepas daripada tu, maknanya biasanya ialah tidak. Dia panggil la situ la nafi. Kalau la tu huruf ya selepas tu. Tapi kalau huruf la lepas daripada tu huruf tak, dia jadi dun. Bukan not. Didn't bukan. Okey. Jadi dun. Jangan buat. Okey. Kemudian jadi maksud di situ la taqra al haidu. Tapi kat sini macam mana
kat sini la nafi ke la nahi ke la apa sini? Minta maaf sekali lagi tadi saya tersasul cepat sangat. Okey, sebenarnya la tadi apa ni kan? Cara kenal dia dalam usul fiqh, dalam bahasa Arab ialah satunya la jangan, satunya la tidak. Tapi di sini adakah la tidak? Gitu. Ada la jangan ataupun la tidak sini. Di sini adalah la tidak. Tidak tu apa? Sebab apa tak tu? Tak di sini la taqra tu, tak situ bukan tak awak. Tetapi tak di situ ialah tak perempuan, iaitu al-haidu. Al-haidu artinya ialah janganlah perempuan yang haid itu membaca. Bukan jangan tidak gitu. Tidak membaca. Walal junubu, dan jangan, dan tidak juga orang-orang. Maknanya tidak bolehlah sini la junubu. Jadi terjemah dia jangan orang yang berhaid dan berjunub. Tapi itu tafsir terjemahan dia kan. Tapi yang asalnya ialah tengok kat situ kan, la okey. La taqra'ul haidu, tidaklah boleh gitu Tapi orang nak terjemah tu bolehlah kan makna dia gitu juga kan. Tapi la kat situ adalah la nahi. La taqra'al haidu walal junubu, tidak boleh bagi orang yang perempuan haid dan berjunub syai'an, membaca taqra', membaca syai'an, sesuatu minal Quran. Sesuatu tu banyak mana. Apa maksud sesuatu? Kita tengok penjelasan dalam mazhab Syafi'i. Okey, perhatian. Orang yang berjunub diharuskan membaca Quran di dalam hatinya tanpa berkata-kata dengannya. Berkata-kata dengan Quran. Berkata-kata tu maksudnya ialah menyebutkan dengan lidah, menggerakkan lidah, mengeluarkan huruf. Kan kita ada makhraj. Kan? Jadi apa maksud makhraj tu? Makhraj tu artinya kharaja, maknanya kharaja. Kharaja, makhraj tu tempat keluar. Kalau tak ada tempat keluar, maka tak boleh keluar. Jadi sebab itulah dia kena bergerak. Jadi bila gerak lidah tu, maka keluarlah huruf. Kadang-kadang tak berbunyi, orang sebelah tak dengar pun. Dia kata kan tak kira orang sebelah tak dengar. Kalau kita dengar, kita bergerak lidah tu, makna kita dah mengeluarkan huruf dari makhraj. Maka itu tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi seterusnya ialah berkata-kata dengannya dengan Quran, sebagaimana juga harus baginya melihat Quran. Jadi harus bagi dia dalam hati boleh baca. Jadi maknanya kalau dia ambil Quran, dia pun tengok ni, dia baca dalam hati lah. Baca dalam hati tak apa. Kalau baca terjemahan lagi dah tak apa. Baca terjemahan sebut dengan mulut pun tak apa, sebut kuat-kuat pun habis 1 kilometer dengar pun tak apa. Lelaki kan kalau perempuan jangan. Okey, jadi dia kata yang keduanya, harus baginya melihat Quran, harus baginya membaca dalam hati. Harus. Kemudian seterusnya, topik seterusnya, perbincangan seterusnya ialah harus baginya membaca zikir-zikir daripada ayat-ayat Quran dengan tujuan zikir. Bukan membacanya, bukan niat membaca. Niat tu adalah niat berzikir. Contohnya macam mana? Contohnya ialah seperti yang di bawah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu mana tu Al-Baqarah ayat 201. Jadi ayat tu dia doa. Jadi kalau seorang tu yang haid ataupun berjunub, kemudian dia tu baca benda ni, dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia tak niat tak pada masa tu, dia niat bukan niat baca Quran. Pada masa tu of course lah dia niat. Kita kata tu boleh main-main niat. Dan macam mana kita niat masa tu, niat berdoa. Niat berdoa, jadi berdoa lah. Jadi bukan dia niat baca Quran masa tu. Sebab baca Quran ni kalau kita orang Melayu lah ambil Quran tu pegang baru baca Quran tu ataupun tengah ceramah Rabbana atina fid dunya. Tak. Jadi bila kita ingat tu, niat tu adalah niat tu berdoa, maka tak mengapa walaupun benda tu ayat Quran. Sama juga. Banyak-banyak lagi dah. Doa-doa banyak lah kan. Apa ni? Doa Nabi Yunus ke, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat Quran. Tapi benda tu adalah doa. Jadi kita berdoa lah begitu ayat tu. Contoh lagi yang disebut kan. Seperti apa? Seperti ia dibenarkan, saya tak baca lah makna perkataan tu makna ayat tu. Ia dibenarkan apabila dibaca dengan tujuan berdoa. Contoh yang lain ialah dia berkata ketika menaiki kenderaan. Ini contoh yang kedua, iaitu dia baca apa? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ataupun bacalah lagi bismillahi majriha wa mursaha. Doa yang dibaca oleh Nabi Nuh ketika naik kapal. Tak ada masalah. Jadi tapi syaratnya ialah dia menyebutnya dengan niat berzikir.
maknanya kosak dia pada masa itu ialah berzikir, bukan dengan tujuan membaca Quran. Jadi habislah cerita pasal orang junub tak boleh baca Quran, iaitu ni. Kita dah sebut sebelum daripada ni, tak boleh menyentuh Quran. Kita dah baca dah. Isu ni kan dah, isu menyentuh ni. Tu belum lagi. Belum lagi. InsyaAllah akan datang. Okey, next ni sekarang ialah apa pula? Iaitu menyentuh Quran. Memang ada orang tanya saya hari tu, boleh tak kita sentuh Quran ni masa haid ni, masa junub? Ni jawapan dia, insyaAllah. Yang kelima, perkara yang tak boleh semasa berjunub, semasa haid, semasa semualah menyentuh Quran, menanggungnya. Menanggung tu apa benda menanggung? Quran tu memberatkan di atas kita, itu maksud menanggung. Atau menyentuh kertas dia, ni kertas, katakan ini Quran, ni kertas dia. Menyentuh Quran, kertas pun tak boleh, kertas. Kemudian lagi menyentuh kertasnya dan kulit pun tak boleh. Ni kulit masahaf ni tak boleh menyentuh kulit masahaf, tak boleh. Kemudian atau membawanya dalam bekas plastik atau peti. Kita letakkan dalam beg plastik, Quran tu kita pun angkat je pun tak boleh juga. Kita ada bincang sikit hari tu semasa ke perbincangan tentang apakah perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak berwuduk kan. Ada sikit hari tu. Jadi hari ni sikit lagi. Hari ni, tapi lebih dahsyat lagi lah hari ni kan, sebab berjunub. Jadi berjunub lagi tinggi maqam dia. Maqam apa ni? Iaitu maqam tak boleh. Bukan maqam boleh Jadi menyentuh Al-Quran, sentuh tak boleh. Menanggung tu memberat. Saya faham memberat, contoh lah kata memberat ni kan kita letak atas ni, kita tak sentuh, ada songkok. Kita letak atas songkok ni. Orang kata ambil Al-Quran letak atas songkok ni, tak boleh. Itu menanggung. Ataupun dia memberat, kita tak sentuh dia, baju kan ada kan atas sini. Ataupun kita atas ni tak tariba, Quran tu tak tariba, tak boleh juga sebab menanggung. Dia kalau gitu tangan duduk kat atas ni, itu bukan menanggung, ni Quran menanggung saya. Ni saya menanggung Quran gitu, dengan apa-apa anggota lah, bukan tangan, bukan mesti tangan Kemudian jadi menyentuh Quran, menanggung atau menyentuh kertasnya dan kulitnya dan membawa dalam bekas plastik dan lain-lain lagi, semua itu tak boleh. Iaitu kerana apa? Kerana dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i telah mengambil ayat ini sebagai dalil, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya. Di sini kalau ikut maknanya tidak menyentuh, bukan jangan menyentuh tetapi dalam usul fiqh, dalam kaedah, ada kaedah bahasa dalam usul fiqh, dia katakan bahawa larangan ni ada dua jenis. Satunya ialah apabila fi'il nahi, dia kata lamun nahi ataupun an-nahyu lah. Lepas tu yang keduanya juga ialah apabila kadang-kadang itu fi'il mudhari' apabila masuk lamun nahi juga. Boleh jadi juga. Jadi macam-macam lah itu kan. Macam amar juga. Amar pun al-amru kadang-kadang fi'il al-amru, maka dia jadi wajib. Kadang-kadang juga ialah lamul amri, dia boleh jadi wajib juga, seperti faliyasum, hendaklah kamu puasa. Dia guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya ialah bukannya awak, bukannya suruh, tapi faliyasum, guna fi'il mudhari' tapi masuk lamul amri kat situ, maka dia akan jadi suruhan. Okey. Jadi seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni adalah banyak pertikaian, banyak perbincangan di kalangan ulama. Ada ulama kata ayat ini adalah untuk malaikat. Quran tu Quran di Lauh Mahfuz. Jadi yang bukan malaikat tak boleh pergi dekat. Orang-orang yang suci saja boleh pergi dekat, mutahharun. Jadi adalah perbincangan tu banyaklah dalam kitab-kitab fiqh, dalam online, dalam macam-macam jadi medsos, macam-macam sekali. Semua kata macam-macam pendapat Jadi kalau kita baca tu kita akan pening juga lah kan. Jadi ikut depend kepada siapa yang kuat berkata, siapa yang kuat pandai meyakinkan orang dalam medsos tu, maka kadang-kadang orang pun terpengaruh lah. Jadi kita ni macam mana sikap kita dalam suasana macam ni, iaitu kita boleh baca, tapi kita nak beramal sebab kita tak tahu dia tu siapa, masalah dia kan jadi dan kitab mana? Kita kitab dia lah kan. Jadi kitab-kitab itu ditulis oleh orang-orang yang bukan
Tak tahu siapa masalah dia. Jadi kalau kita pergi tanya ulama sendiri, seorang ulama yang kita kenal, seorang ulama yang kita yakin dia panggil ada dua, kesolehannya dan juga kebolehannya, ilmu dan kesolehannya, maka pada masa itu kita percaya kat dia, maka kita boleh terima cakap dia. Tapi kalau medsos ni, kita pun tak tahu siapa orang ni, kopi last sekali orang yang mengopi pun dia pun tak tahu sangat, dia tukang kopi je, dia tukang riwayat je kan. Tapi riwayat pun tak ada jadi tak ada, dan dia pun tidak diketahui tentang taraf riwayat dia lah, dia tu kan, dia ni orang yang siqah ke orang yang tidak siqah, itu masalah dalam internet pada hari ini. Jadi baca boleh lah kan, tapi rojoklah kepada orang-orang yang alim sebelum daripada kita nak berubah kefahaman kita terhadap hukum. Terhadap hukum saya cerita ni. Okey. Jadi begitulah dalam isu la yamassuhu illal mutahharun ni. Jadi ramailah orang kata bahawa menyentuh Quran ni tak apa. Sebab apa dia kata? Sebab ini adalah maksudnya malaikat. Sabar dulu, banyak lagi hadis yang lain. Sabda Nabi SAW, tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Tu Nabi kata tu, iaitu apa benda? La yamassuhu illal mutahharun, itu satu ayat. Yang keduanya, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Ada hadis dia. La yamassul Qur'ana illa tahirun. Nabi kata, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, Imam Malik dalam Muwatta, yang diriwayatkannya secara mursal. Itu mursal tu, hadis tu hadis mursal, fi Muwatta mursalan. Jadi hadis mursal tu baru hadis yang kedua. Hadis mursal boleh pakai tak boleh pakai, ada khilaf pula kat situ. Jadi banyak, tapi saya sebut selalu kan bahawa bukan hadis ini saja yang menjadi dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Itu dari segi bahasa, cara mengambil hadis ini, cara pengambilan hukum daripada nas-nas ni sangat banyak cara dia yang mungkin kita tak mampu lah, bukan tak mampu lah, bukan tak boleh, mustahil, tapi tahap kita ni memang lemah, tak mampu. Okey. Jadi tapi cara nak buat amal tu terpulang lah, tapi kalau nak cerita tentang hukum, so ini mazhab Syafi'i. Perhatian, harus bagi orang yang berjunuk membawa Quran apabila ia dibawa bersama dengan barang-barang atau pakaian dan dia tidak berniat membawa Quran tersebut semata-mata. Contohnya ialah dia letakkan mushaf tu dalam beg. Jadi bila letak dalam beg, campur dalam tu. Dalam beg tu ada mushaf, ada baju, ada kain, ada buku, ada macam-macam lah, pen dia. Jadi yang dia niat tu betul, jangan niat nak bawa Quran. Kalau sengaja aku nak berniat sikit nak bawa Quran, tapi letakkan dalam ni sebab apa, tak ada wuduk ataupun berhadas, tak boleh lah macam tu jadi syarat dia, kita kata ni sekali lagi macam bermain-main. Tak kira bermain-main, awak nak bermain-main, tapi itu adalah penjelasan dalam tu, penjelasan dalam kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Bahkan dia membawanya adalah ekoran daripada barang-barang dan pakaian yang dibawanya. Maknanya nak bawa pakaian tu, tapi Quran dah duduk dalam tu, jadi okey lah, letak tu sekali gitu kan. Begitu juga harus baginya membawa kitab tafsir. Ni habis cerita pasal apa ni, bawa Quran bersama dengan barang lain di dalam beg tu. Sekarang masuk pula topik, iaitu membawa kitab-kitab tafsir. Jadi kitab terjemahan pun sama lah ni. Syekh ni tak ceritalah pasal terjemahan. Sebab apa? Sebab dia orang Arab. Jadi orang Arab tak perlu dah kepada terjemahan bila dia baca. Bila dia baca tu, maka automatik lah dia baca Quran tu, maka automatik lah dia faham sepatutnya lah. Ataupun kalau tak faham, dia akan refer lah kepada apa? Tu kepada kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir ni banyak lah kan. Ada tafsir yang banyak, ada tafsir yang sedikit, ada tafsir tu kan lebih banyak daripada ayat Quran. Biasanya tafsir macam tu lah, kitab-kitab tafsir ni. Tapi ada juga yang tafsir sikit-sikit je. Tapi sikit tu pun banyak juga. Seperti apa, tafsir Jalalain contohnya. Ataupun ada satu kitab yang nama dia Syekh Muhammad Makhluf, yang ditulis oleh bekas mufti ulama daripada Mesir dulu tu. Dia tulis sikit je, ada ayat Quran, lepas tu makna-makna yang penting saja, bukan makna penting, makna yang agak-agak macam agak sama-sama, dia tulis itu perkataan Arab sikit lah, tapi jadi macam tu sikit. Tapi yang biasa walaupun Jalalain nampak pendek, tapi sebenarnya panjang juga sebenarnya. Jalalain kalau bagi orang tak biasalah tapi Jalalain ni ialah kitab tafsir yang ringkas yang ditulis oleh dua orang ulama, nama dia Jalaluddin.
Jadi oleh kerana separuh ditulis ulama nama Jalaluddin ni, seorang Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, seorang Jalaluddin Al-Sayuti. Jadi dua orang campur dua orang ni, maka nama tafsir tu nama dia Jalalain. Dalam Jalalain tu dia tu macam kau tengok tu macam sama banyak di antara, tapi ulama tak tahulah, ada ulama kira, wallah alam, saya tak kira juga kalau boleh suruh komputer boleh kira kan. Tapi dia katakan bahawa dalam Jalalain tu lebih sikit, lebih tafsir sikit daripada Quran tu. Jadi kalau macam tu maknanya ialah bolehlah pegang Jalalain tu. Sebab apa? Sebab dia dah tak dikira sebagai Quran, tapi dia tafsir kepada Quran. Kalau tafsir-tafsir yang lain tu of course lah kan memang besar-besar belaka. Ibnu Katsir memang besar sangat dia daripada daripada Quran tu. Tafsir Qurtubi habis. Tafsir Zilal memang banyak sangat. Jadi oleh kerana itu semua tu tafsir-tafsir tu boleh dipegang. Tapi ulama-ulama kata, ulama Syafi'i kata pula, kalau kita tafsir tu maka tak bolehlah kita pegang ayatnya. Sentuh ayatnya tak boleh. Betul tak? Sentuh ayat dia. Kan dia ada tafsir, kemudian dia ada ayat. Jadi kawasan ayat tu tak boleh pegang. Kalau kita ni berjunuk, tapi boleh pegang kalau pegang secara keseluruhannya buku tu. Gitu. Kemudian lagi kita bincang juga dulu, iaitu tak boleh sentuh ayat Quran seperti di dinding. Jadi kalau orang junub tak boleh sentuh lah Quran walaupun untuk perhiasan di dinding. Dia kata walaupun ini banyak pendapat lah, tapi maknanya sini ialah saya sebut pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Ini kerana orang yang berbuat demikian tidak dianggap sebagai pembawa Quran di sisi pandangan umum pada urusnya, tapi dia bawa kitab tafsir. Dia tak bawanya buku Quran sekarang, dia tak bawa Quran. Gitu kan Jadi kalau terjemahan samalah terjemahan. Memang terjemahan biasanya memang banyaklah daripada Quran tu. Satu lagi isu sekarang ni ialah benda ni apa benda ni? Ni benda ni. Tag sekali tag keluar, tag kali tak keluar. Gitu kan jadi macam mana pula hukum dia? Al-Quran ada dalam ni kan? Quran ada ni dalam ni. Tapi tak kena tag dulu. Kalau tag dulu baru dia keluar. Gitu kan kata contohnya saya tengok gini. Ya Allah, kan ayat sikit tapi tafsir dia banyak. Dah. Tapi macam mana pula kalau ayat Quran? Saya buat contoh. Kita buat contoh. Katakan macam ni. Ni kan ayat Quran full. Jadi kalau ikutnya macam mana ni? Kalau ikutnya yang mazhab Syafi'i itu dia kata ialah yang ni tak boleh disentuh kalau tak ada wuduk. Saya tak apa, saya ada wuduk kan dia sentuh. Kan? Kalau tak ada wuduk tak boleh sentuh. Menurutnya lah gitu kan. Okey. Jadi kalau macam tu itu macam mana nak belek? Sebab itulah ada wuduk lah betul kan? Dia ikut dalam mazhab Syafi'i ni cerita. Okeylah habis. Tekan ni klik hilang, habis hilang. Dah tak ada apa dah. Quran pun tak ada, benda pun tak ada dah. Macam mana? Boleh sentuh lah. Jadi bila dah hilang macam tu, maka boleh sentuh lah. Jadi kalau masa dia gelap macam ni, Quran ada dalam ni. Quran ada dalam ni tak dikira sebagai mushaf. Sebab apa? Dalam ni kan bercampur. Ada application ni, macam-macam lah. Okey. Jadi habislah cerita pasal Quran, pasal telefon, pasal mushaf, pasal ni kan. Iaitu perkara-perkara yang diharamkan untuk orang yang berhadas, berjunub. Okey, kita masuk pula yang seterusnya. Kita habis yang pertama ialah berjunub kan. Junub, sebab berjunub, apa yang tak boleh masuk berjunub dan sebagainya. Sekarang kita masuk pula part yang kedua dalam kitab kita, muka surat 93, iaitu haid. Ini untuk orang perempuan sahaja lah tak untuk orang lelaki juga. Sebab orang lelaki pun nak kahwin dengan orang perempuan nanti kan ataupun orang lelaki nanti ada anak-anak perempuan dia, tengok-tengok isteri tu tak tahu tentang haid. Mana tahu? Ataupun datanglah masalah-masalah baru yang mana tak berlaku pada isteri tu, dia berlaku pada anak dia je kan. Contohnya lah, semua orang nak ada anak nanti kan, biasanya lah kan. Gitu. Jadi haid lah jadi kita baca lah tentang haid ni. Jadi lelaki pun kena tahu juga pasal haid ni. Haid, erti haid pada bahasa adalah mengalir. Hadha yahidu. Gitu kan bahasa Arab dia. Haid. Okey. Sekejap okey. Maknanya pada bahasa adalah mengalir. Dikatakan dalam bahasa Arabnya ialah tapi dia tak ada kat sini. Kalau bahasa Arabnya ada lagi. Seperti dia kata hadal wadi iza sala. Itu sebab bahasa Arab mungkin dia tak letak kat sini pun, kita pun apa benda di bahasa Arab kan.
Iaitu kalau dalam bahasa Arab dia kata hadal wadi. Hadal wadi artinya wadi tu, oasis tu air dia mengalir. Apabila air dia tu mengalir, kata hada. Jadi bukanlah kita kata oh wadi tu, oasis tu telah hit. Bukan datang hit. Air dia tu mengalir. Tu nak ceritanya. Okey. Itu penggunaan bahasa Arab nak ceritanya. Tetapi bila datang Nabi Muhammad SAW, maka perkataan ini telah jadi, iaitu nama dia haid. Iaitu haid ialah pada syarang tu ialah darah tabi'i semula jadi. Maknanya bukan pelik lah. Maknanya bukan sebab sakit ni, dia memang tabi'i yang disebabkan oleh sifat-sifat atau tabiat yang selamat. Bukan sakit. Jadi tak payah pergi hospital lah kalau datang haid. Tapi kalau budak-budak perempuan yang mula-mula tu mungkin sebab mak mungkin tak pernah ajar dia pun, tak pernah baca benda, tengok apa benda berdarah ni, mungkin kelang kabut dia kata apa benda darah ni. Jadi tahu dia ingat sakit lah, bukan sakit sampai umur. Yang dia keluar daripada pangkal rahim perempuan. Pangkal rahim kat mana tu tanya doktor lah kan yang kita tahu ni rahim lah. Rahim tu kita kata perut lah kan jadi datang daripada perut, keluar kat situ lah. Selepas ia balik, kalau sebelum balik, itu bukan haid. Umur 7 tahun dah keluar darah, itu pelik tu kan, darah benda pelik tu tahu kan, mungkin darah bisul tu, dengan cara yang betul pada waktu yang tertentu. So datang dia tu dia ada timing dia sikit-sikit lah beza kan tapi maknanya biasanya akan timing. Timing itu betul biasanya, iaitu masa sebulan dia akan datang time ni, dalam minggu ni, beberapa hari bulan ni, antara bulan ni dia akan keluar. Dia taklah suka hati dia kan, esok nak mari, lepas tu berhenti, esok nak mari pula, lepas tu seminggu nak mari pula. Bukan suka hati tau. Gitu Jadi dalil yang menjelaskan bahawa haid adalah antara sebab yang mewajibkan mandi. Kita nak cerita sekarang ni khusus haid ni yang berkaitan dengan mandi. Tak berkait, sebab apa? Sebab topik dia topik mandi. Banyak lagi lah cerita pasal haid ni, pasal benda lain. Tapi nak cerita pasal mandi hari ni. Dalil. Jadi yang pertama sekali dia nak ceritakan dalil yang menjelaskan bahawa haid adalah sebab yang menyebabkan mandi. Haid ni mesti mandi. Iaitu apa? Iaitu ayat Quran. Quran apa? Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Comel nombor tu kan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Surahul Azim. Jadi maksud dia ialah wayas alunaka, dan mereka bertanya kamu, nakaka kamu, anil mahid, tentang haid. Perempuan haid lah. Kul, katakan wahai Muhammad, huwa azza, ianya adalah kotoran. Azza tu kotoran lah. Maknanya sebab darah haid tu darah kotor kan Kemudian oleh itu fa'tazilu, fa tu maka, i'tazilu, i'tizalu tu itulah i'tizal tu menjauhkan diri. Dia datang daripada perkataan tu benda kan, uzlah, boleh jadi perkataan tu benda mu'tazilah. Tu semua tu sama tu. Mu'tazilah tu sebab dia bergaduh dengan tok guru dia. Sebab tu nama dia bukan Mu'tazilah, nama dia ialah Wasil bin Atta, asal nama dia. Lepas tu dia bergaduh dengan tok guru dia. Tok guru Hasan Basri kan. Jadi Hasan Basri kata pergi jauh lah, apa ni pelik-pelik kan, pendapat pelik-pelik kan. Dia pendapat tu Wasil ni pelik-pelik, jadi dia pun lari jauh. Jadi kata tok guru dia i'tazala anna, Wasil telah menjauhkan daripada kita dah. Jadi akhirnya dia buat grup dia sendiri, dia baca kitab sendiri kat ujung masjid mana Basrah Kufah kan. Jadi dia pun kat sana tu, jadi duduk kat situ, dia pun golongan dia tu ada pula pengikut-pengikut dia kat situ. Pengikut-pengikut dia tu namanya Mu'tazilah. Pengikut Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tu adalah kan cara pemikiran-pemikiran pelik dia tu. Dan dihukumkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai bukan Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Dia satu grup lah dengan Syiah, dengan Mu'tazilahnya, dengan Ibadhi dianya, dengan ada grup-grup itu. Tapi dia tak kafir. Tapi dia ni dipanggil dalam Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai fasik akidah. Bukan fasik perbuatan, fasik akidah. Fasik akidah yang fasik. Okey. Jadi kita cerita pasal Mu'tazilah kan, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka perempuan yang mahid, nisa perempuan semasa haid tu, maka hendaklah dia i'tizal, jauhkan
maka hendaklah kamu jauhkan. Kamu jauhkan tu bukan campak dia duduk tepi sungai ke tepi laut ke dekat pulau, bukan. Tapi maksudnya kena jauhkan, iaitu tidak boleh bersetubuh dengan dia. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. La taqrabu tu pun bukanlah maknanya tak boleh dekat, tak boleh kawan, tak boleh sentuh, bukan. Ada hukum-hukum dia lah tentang haidnya, nanti kita akan tengokkan tak hukum-hukum dia dalam ni. Jadi yang ke mana-mana lah kan, untuk berterusan bersama-sama dengan sesi kita ni. Apabila mereka telah suci, fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi apabila mereka mereka apa tu kan, mereka tatahharna. Jadi ada kat situ yathurna, tatahharna. Jadi ada dua kat situ kan. Faiza tatahharna, kalau ikut dalam terjemahan sini, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita sikit pasal explanation tentang ayat ni, iaitu ada yang pertama tu disebut yathurna, yang kedua tatahharna kan. Jangan dekati mereka, perempuan itu yang berhaid itu, jangan dekati itu, jangan bersetubuh dengan mereka sehinggalah mereka suci. Maknanya semasa mereka ni ada haid, tak boleh bersetubuh dengan mereka. Itu satu. Yang keduanya, habis itu kalau dah habis haid, bolehlah bersetubuh. Fa'tuhunna tu dia kata apabila telah suci, bukan. Tatahharna berbeza dengan yathurna. Dalam explanation ulama tentang ayat ni, tengok perkataan berbeza. Yathurna tu suci, tatahharna, nampak tak? Tatahharna, ha tu ada dua, ada sabdu situ. Jadi bila ada sabdu situ, maksudnya apa kan? Ulama kata yang kedua tu maknanya dah mandi, suci dan dah mandi. Bukan suci tu boleh bersama terus, tak. Suci apabila mereka telah mandi, menyucikan diri. Tatahharna tu maksudnya menyucikan diri. Terjemahan dia macam kurang tu sikit lah kan, sebab macam suci. Jangan dekati mereka sehinggalah mereka suci, dan apabila mereka telah suci, maka bolehlah. Bukan gitu, maksudnya ialah yathurna, tatahharna artinya mandi. Mandilah, menyucikan diri daripada haid, bukan suci daripada haid, menyucikan diri daripada haid. Fa'tuhus, maka kamu boleh mendatangi mereka daripada tempat melalui apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa? Iaitu itulah makna melalui saluran-saluran yang boleh lah kan. Jangan yang tak boleh. Kan dia ada kan banyak kan. Nanti boleh tak mana kata kan, meliwat isteri pula. Pula hukum dia ni kan. Boleh tak boleh? Tu perbincangan lain. Tapi menurut pendapat asalnya ialah tak boleh. Sebab apa? Itu tak termasuk dalam min haitsu amarakumullah. Tak termasuk dalam melalui cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua iaitu dalil yang kedua daripada hadis yang menunjukkan bahawa perempuan ini mewajibkan mandi ialah apa? Jadi kita tengok ayat Quran tu, sebab apa dalam ayat Quran tu kena terjemahan dia lah apabila mandi, bila mandi makna kena mandi, syarat kena mandi, tatahharna. Adapun hadis, maka sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, katanya kan, kata Nabi SAW, fa iza aqbalatil haidatu fada'iyas solah, apabila datang haid, apabila haid datang, maka tinggalkanlah sembahyang. Nabi kata, fa iza aqbalatil haidah, bila haid itu dah datang, fada'is solah, hendaklah kamu tinggalkan solat, kamu tinggalkan, jangan sembahyanglah kan. Wa iza adbarat, apabila haid itu dah pergi dah, farsili, hendaklah kamu mandi. Jika ia pergi, iaitu berhentilah, maka hendaklah kamu membersihkan diri dengan mandi anki, farsili anki ad-dama wa salli, hendaklah kamu mandi daripada kamu tu darah dan juga sembahyang. Maknanya mandi daripada darah betul kan? Maksudnya ialah dengan mandi daripada darah tu maknanya membersihkan diri daripada darah, dan hendaklah kamu sembahyang. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi sekarang ni habislah kan topik yang pertama, bab pertama, iaitu apa kan? Iaitu orang haid ni wajib mandi. Tu kita nak ceritanya. Sekarang topik seterusnya ialah apa kan? Umur balik. Umur balik ni bila?
Bila umur balik. Okey, kita baca sikit lagi tentang umur balik ni. Maksud balik, yang dimaksudkan dengan balik ialah apabila seorang lelaki, bukan perempuan saja. Ini bukan cerita pasal bukan perempuan saja ni kan. Ini cerita pasal lelaki dan juga perempuan. Apabila balik, iaitu apabila seorang lelaki atau perempuan itu zakaron kana au unsa, sampai pada tahap umur yang tertentu. Maksud balik itu maksud balik sampai umur tertentu. Umur berapa? Dia bukan ditentukan oleh umur. Umur tu adalah sekiranya mana datang dulu. Gitu kan nanti. Jadi kita tengok kan. Maka dia menjadi orang yang layak menerima taklif. Bila orang tu dah balik, maksudnya bila orang tu dah balik, maka layak menerima taklif. Taklif tu apa? Pertanggungjawaban. Apa maksud pertanggungjawaban? Maksudnya dosa pahala lah. Jadi sebelum daripada dia ni balik, dia tak ada dosa dan tak ada pahala. Itu dia kata sobi, Nabi katakan tak tidak dikenakan, diangkat tu kan daripada sobi sehinggalah dia tu sampai umur. Sobi tu maknanya kanak-kanak. Kanak-kanak sebelum daripada dia dewasa, sebelum daripada balik nama dia kanak-kanak. Jadi kanak-kanak tu ada dua jenis. Satu kanak-kanak nama kanak-kanak mumayyiz. Yang kedua kanak-kanak tidak mumayyiz. Ada hukum-hukum yang berbeza pula. Itu tempat lain lah kita ceritakan. Kita nak cerita sini umur balik. Kalau umur tu balik, maka dia tu dah ada dosa dan pahalanya sendiri. Sebab itulah kena ada preparation sebelum daripada dia balik tu. Preparation macam mana? Preparation lah, dia kena tahu amalannya, kena tahu macam mana nak semayangnya, macam mana nak puasanya, apa yang boleh dalam semayang, apa yang tak boleh dalam semayang, apa yang membatalkan semayang, apa yang membatalkan puasa. Kalau puasa tak apalah sebab setahun sekali. Tapi ni yang semayang setiap hari kan. Sebab itulah kena get ready. Nabi kata, sebab tu kena biasakan daripada umur 7 tahun lagi. Kena ada dibiasakan budak tu. Umur 10 kena pukul lah kan. Tapi ada orang sampai umur sebelum umur 10. Boleh. Gitu kan. Jadi dia kata sini, maka menjadi orang yang menerima taklif seperti ditentukan oleh syarak, yang ditentukan oleh syarak, yang diwajibkan oleh syarak, seperti sembahyang, puasa, haji dan lain-lain. Jadi yang kita sebut tadi kan, ada perbezaan di antara kanak-kanak. Kanak-kanak sebelum daripada balik ni, di kanak-kanak dulu. As-sobi. Sobi tu ada dua jenis. Sobi mumayyiz, sobi tak mumayyiz. Apa yang beza? Mumayyiz tu artinya yang boleh membezakan di antara baik dengan tak baik, betul dengan tak betul. Walaupun tak full, tapi dia boleh tahu dah. Ini tahi, ini kuih. Ini tak boleh makan. Tahi tak boleh makan. Tahi ni busuk. Tapi budak kecil tak kira dia main tahi tau. Kan gitu kan. Sebab dia kecil. Baby. Baby dia berak dia tu. Sekarang pakai pampers. Tapi kalau tak pakai pampers, sebab apa? Dia tak tahu. Kan. Tapi bila dah mumayyiz, dia tahu. Jadi okey. Apa beza pula dari segi hukum? Ada beza dia. Sembahyang orang mumayyiz sah, walaupun tidak wajib. Contohnya kan, sembahyang orang yang tidak mumayyiz tak sah. Dan memang tidak wajib pun. Yang mumayyiz pun tidak wajib, tapi sah. So apa beza dia? Beza dia kalau dia sembahyang, kalau budak tu mumayyiz. Mumayyiz ni umur berapa? 7 tahun, mungkin 6 tahun ke 5 tahun ke, depend pada orang. Jadi kalau budak tu mumayyiz, dia sembahyang, maka kita tak boleh kacau dia. Kalau dia duduk dalam sok, kita tak boleh angkat dia buat lari. Kita tarik dia, hey budak belakang. Dia tengah semayang, dia mumayyiz, kita tak boleh tarik dia. Sebab apa? Tak boleh mengganggu orang yang semayang dia sah. Tapi kalau baby kecil kan, budak umur 2 tahun, kira tak mumayyiz lagi lah kan. Duduk dalam soft, kita boleh tarik dia, bagi belon sebiji, suruh dia pergi main belon. Ataupun cari baldi, letak dalam baldi, angkat. Tak apa. Sebab apa? Tak mumayyiz. Jadi tak mumayyiz boleh kacau kalau dalam ibadat dia. Tapi sebab itu latihan saja kan, mungkin kan. Kalau dia semayang juga tu. Tapi kalau yang mumayyiz, tak boleh. Yang tu ada dalam video tu kan tu video tu yang masuk dalam kain ayah dia tu kan tu. Tu tak mumayyiz tu. Kalau mumayyiz takkan masuk dalam kain ayah dia pula kan. Angkat kain selok ayah, kain selok kain ayah dia tu. Gitu kan. Jadi tahap balik ni, dia kata inilah seseorang itu dapat diketahui dengan beberapa perkara. Nak tahu balik tak balik ni. Yang pertama, mimpi keluarnya mani. Sama ada lelaki atau perempuan. Dia bermimpi. Bukan bermimpi saja, tapi bermimpi keluar mani lah. Kalau bermimpi saja, lepas tu ada mimpi semalam, ada. Lepas tu keluar mani, tak ada keluar apa-apa. Tu tak sampai balik lagi lah. Tak sampai umur lagi. Yang kedua, mimpi dengan keluar mani. Kalau dalam bahasa Arabnya, dia kata apa benda ni? Al-ihtilam bi khurujil mani. Memimpi dengan keluar mani. Kalau bermimpi tak keluar mani, tak termasuk dalam tu. Tu nak sebutnya tu. Takut. Sebab dalam ni dia kata bermimpi keluarnya mani. Bukan bermimpi
dengan dan keluar mani. Gitulah. Supaya tepat sikit. Yang keduanya, melihat darah haid. Melihat darah haid bagi perempuan. Waktu yang menjadikan balik disebabkan mimpi atau keluar haid ini ialah apabila dia mencapai umur 9 tahun Qamariah menurut bulan Islam. 9 tahun ni maknanya lebih kurang lah iaitu lebih kurang 8 tahun 10 bulan. Gitu lebih kurang 8 tahun 9 bulan lebih. Itu dah kira bila dia bermimpi ni perempuan tadi bermimpi dan keluar mani atau bermimpi dan tengok darah, maka dah lah tu. Tapi kalau lelaki tak sampai lagi biasanya lelaki tak lagi. Lelaki dia lambat sikit. Tak tahulah lelaki ni. Dia pergi main banyak aku. Tu jadi lambat balik rumah. Kelewatan atau tidak daripada umur tersebut bergantung kepada keadaan sebuah negeri dan suasana kehidupan. Jadi bila dia keluar tu itu depend. Kerana tu negeri sejuk lain sikit, negeri panas lain sikit. Orang tempat kerja mungkin di Afrika ada lain sikit, di India lain sikit, di negeri China lain sikit, di Korea lain sikit, di Amerika, di Rusia lain sikit. Tu kita depend pada ni. Jadi sebab itulah Imam Syafi'i dia banyak ijtihad benda ni dan ada perubahan ijtihad dia selepas daripada dia berpindah daripada Baghdad pergi ke Mesir. Sebab negeri Baghdad dia lain sikit, negeri Mesir dia lain sikit. Cuaca tu. Jadi menyebabkan dia buat kajian berapa survey saya tak ingat lah kan. Tapi kajian Imam Syafi'i itu tu kira kajian dia tu kajian yang empirical study jugalah saya rasa kan. Study tu hebat lah. Imam Syafi'i dia buat kajian berapa orang yang sangat ramai lah sampel dia tu. Akhirnya dia buat kesimpulan dan bahawa haid ni macam ni, start dia macam ni, habis dia macam ni. Dia berdasarkan kepada hadis-hadis semula kan jadi empirical study dia tu bagus. Sepatutnya ada orang buat pula kajian pasal empirical study yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kehebatan Imam Syafi'i dalam isu ni. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya berumur 15 tahun berdasarkan tahun Qamariah. Jadi 15 tahun ni ialah biasanya 14 tahun setengah. 14 tahun setengah umur biasa ni itu biasanya sampai umur lah. Kalau lebih daripada tu taklah. Itu dah memang sampai umur. Tak keluar haid pun sampai umur juga. Kalau dah sampai 15 tahun Qamariah ni. Qamariah tu maknanya bulan maksudnya bulan. Qamariah bukan nama orang Qamariah, bukan. Qamariah tu maknanya kerana menggunakan lunar, menggunakan bulan bukan matahari. Kalau matahari panggil Samsiyah. Matahari. Samsiyah tu macam orang putih, Gregorian. Jadi Gregorian tu itu ialah Syamsiyah. Dua-dua tu tak salah Dua-dua tu ada tu belakang. Dua-dua tu ada bagus dia. Iaitu kalau Gregorian dan Syamsiyah tu tengok musim. Tahu musim kan dan juga tahu haid. Haid ni dia mengikut Gregorian. Kalau yang Qamariah ni itu untuk menentukan umur, untuk menentukan puasa tak puasa dan sebagainya. Gitu Okey, jadi keadaan ini kata bila umur sampai 15 tahun mestilah balik dah. Tak kira lah dia bermimpi, tak keluar darah pun apa. Keadaan ini diambil kira apabila tidak berlaku mimpi atau keluar haid. Jadi sebab itulah kata tadi kan, mana dahulu yang berlaku sama ada umur 15 tahun ataupun haid dan juga keluar mani tadi bagi lelaki dan perempuan. Okey, habis topik tu kita sambung. Kita dah sampai sekarang ni pukul 9.45. Jadi insya-Allah kan kita akan sambung akan datang pada bab tempoh haid dalam muka surat 94. Setakat tu sajalah dulu untuk hari ini. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang sekali lagi lah pesanan penaja iaitu tolong pergi jugalah kepada YouTube. InsyaAllah tolong like kat sana, tolong subscribe kat sana, tolong share di YouTube insyaAllah dan juga tolong beri komen lah apa-apa cakap yes, no, bagus, tak apa benda-benda kan. Sebab apa komen tu penting. Nanti ada pilihan untuk nama-nama orang komen tu mungkin akan dapat hadiah kat situ dan juga untuk membantu kita. Nanti kalau subscribe tu ramai, insyaAllah dia akan bantu kita untuk kita buat lebih mudah sebab YouTube dah buat undang-undang dia bahawa kena ada begini-begini banyak bilangan barulah orang tu dapat buat dengan highlight solution dan sebagainya. Jadi setakat itu sajalah untuk kali ini. Jangan lupa semua ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berRamadan, selamat berbulan puasa, selamat berpuasa dan selamat hari raya tak lama lagi. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.